على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Semoga kita diganjari dengan syurga dan dijauhkan daripada azab neraka yang tidak terbayang pedihnya. Bersempena dengan peristiwa nuzul Al-Quran yang amat istimewa, mimbar hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kalam Ilahi, Pedoman Hakiki. Mimbar ini mengingatkan sidang jemaah sekalian bahawa pematuhan terhadap SOP adalah sangat penting
khususnya dalam pengimarahan masjid dan surau ketika fasa peralihan ke endemik ini. Tingkatkanlah aspek penjagaan kawalan kendiri serta ambillah langkah meningkatkan imuniti badan melawan COVID-19 melalui pengambilan suntikan dos penggalak. Semoga segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan mukjizat teragung yang dikurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan panduan bagi umat manusia. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk yang menyentuh tentang kehidupan manusia seperti beribadah, sosial, ekonomi, pentadbiran, ilmu sains, sejarah, bahkan mencakupi peristiwa yang pasti akan berlaku pada masa akan datang. Semua petunjuk ini adalah untuk memandu manusia supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan keluar daripada kepompong kekufuran kepada cahaya keimanan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 1 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud Alif Lam Ra. Ini ialah kitab Al-Quran. Kami turunkannya kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha kuasa lagi maha terpuji. Al-Quran bukan hanya diturunkan sebagai sebuah kitab, tetapi ia adalah kalam Allah yang menjadi peringatan kepada kita agar sentiasa membaca, mentadabbur, memahami serta mengamalkan isi kandungannya. Sesungguhnya terdapat banyak kelebihan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sering membacanya, mentadabbur dan mengamalkan Al-Quran. Antaranya diberikan ketenangan jiwa mereka. Malaikat akan bersama dengan mereka menjadi syafaat di akhirat kelak. Bahkan setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan diberi pahala. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka untuknya satu kebaikan, sedang satu kebaikan itu pula akan dibalas dengan 10 kali ganda seperti itu. Aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim juga satu huruf. Alhamdulillah, kini kita berada di dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran diturunkan. Kita melihat umat Islam yang mencintai Al-Quran menggandakan bacaan mereka pada bulan ini. Setiap kali datangnya Ramadan, Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali atau 2 kali dalam setiap hari. Begitulah kecintaannya terhadap kalamullah dan cara beliau memuliakan bulan Ramadan ini. Imam Abu Hanifah juga mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari pada bulan Ramadan. Justru itu, bagaimana pula dengan bacaan Al-Quran kita pada hari ini? Mungkin kita tidak dapat menandingi keupayaan mereka, namun jadikanlah kisah mereka ini sebagai pemangkin semangat untuk kita, supaya kita menggandakan bacaan kita pada bulan Ramadan. Kebiasaannya di dalam bulan Ramadan, masjid dan surau turut menganjurkan majlis tadarus Al-Quran bagi para jemaah berkumpul untuk saling mendengar dan memperbetulkan bacaan. Ambillah peluang tersebut dengan menyertai majlis tadarus Al-Quran agar kita dapat memperbaiki mutu bacaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertadarus Al-Quran
bersama malaikat Jibril alaihi salam apabila tibanya bulan Ramadan. Alangkah lebih baik sekiranya bacaan Al-Quran tersebut turut diiringi dengan kefahaman ayat agar ia menjadi pengajaran dan panduan untuk kita beramal. Pada zaman ini, terdapat banyak pilihan saluran ilmu yang memberi kefahaman Al-Quran yang boleh didapati seperti rancangan televisyen, buku, laman web dan sebagainya. Ini bertujuan agar umat Islam bukan sahaja pandai membaca Al-Quran, bahkan memiliki pemikiran Qurani, iaitu berupaya menjadikan Al-Quran sebagai keras untuk berfikir tentang sesuatu perkara. Dengan berfikir menerusi jendela Al-Quran, menjadikan seseorang itu memiliki jiwa tadabbur, iaitu jiwa mengkaji dan menyelidik bahawa sesungguhnya ayat-ayat Allah adalah sesuatu yang bersifat semasa dan sesuai dalam semua keadaan. Umat Islam yang mencari panduan hidup untuk maju dan berubah tentulah memerlukan rujukan mengenai keadaan manusia pada masa lalu sebagai pedoman. Al-Quran bukan sahaja menggesa umatnya supaya menggunakan kekuatan akal dalam meneliti dan menyelidiki alam semesta ini. Malah Al-Quran mengajak umatnya menginsafi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, merenung mengenai hakikat kejadian dan hubungannya dengan diri manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran tidak akan sampai kepada kita melainkan dengan perjuangan orang-orang terdahulu yang berusaha sepenuh jiwa mereka berdakwah dan menyampaikan isi kandungannya kepada seluruh umat di serata dunia. Usaha mereka menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang amat mulia. Kini tanggungjawab tersebut adalah terpikul di bahu kita untuk terus menyampaikan kefahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan lebih meluas. Pelbagai platform media hari ini telah berkembang selari dengan kecanggihan teknologi semasa. Hanya usaha dan tindakan kita yang mesti dipertingkatkan demi menjayakan misi yang suci ini. Buktikan kecintaan kita terhadap Al-Quran dengan berkongsi pelbagai bukti dan fakta sains yang terkandung di dalam Al-Quran, seperti proses kejadian manusia, kejadian bukit dan gunung sebagai pasak bumi, kejadian ombak di lautan, letusan alam semesta dan lain-lain. Sebarkan juga kebenaran fakta-fakta sejarah yang terkandung di dalam Al-Quran yang sangat sepadan dengan bukti-bukti yang dan tanda-tanda yang dikaji oleh para arkeologi. Tidak ketinggalan, jelaskan juga hakikat bahawasanya Al-Quran adalah satu-satunya kitab panduan agama yang benar, yang tidak pernah berubah atau dapat diubah daripada dulu, kini dan selamanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sedarlah bahawa ramai lagi mereka yang berada di luar sana yang masih lagi tidak mendapat bimbingan Al-Quran. Justru itu, mimbar ingin mengajak para jemaah sekalian agar berusaha untuk menyampaikan apa sahaja isi kandungan Al-Quran kepada masyarakat, khususnya kepada ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga, rakan sekerja, golongan remaja dan sesiapa sahaja, termasuklah golongan bukan Islam, supaya hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat menjentik hati mereka untuk kembali kepada agama yang dinamakan agama fitrah. Semoga dengan usaha tersebut Al-Quran akan terus tersebar dan berada di dalam hati setiap umat manusia demi jaminan kebahagiaan hidup di dunia hingga ke akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah, renungkan beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat teragung yang dikurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan panduan umat manusia. Di dalamnya terdapat pelbagai petunjuk kepada umat manusia. Yang kedua, milikilah pemikiran Qurani, iaitu
menjadikan sumber Al-Quran sebagai keras untuk berfikir tentang sesuatu perkara yang berlaku dan merencana tindakan yang akan diambil. Yang ketiga, berjuanglah untuk menyebarkan pelbagai isi kandungan Al-Quran kepada masyarakat, khususnya kepada ahli keluarga kita, sahabat handal, jiran tetangga, rakan sekerja, golongan remaja dan sesiapa sahaja, termasuklah golongan yang bukan Islam. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بصلاة وتسليم على النبي الكريم. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا kebuah dunia yang maha mulia, serta pada kebaginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Syah Ibn Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika ke bawah dunia yang maha mulia serta pada kebaginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a daral 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajiban salat, membayar zakat kepada pusat penghutang zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf di pusat wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, wahai Tuhan kami, permudahkanlah Mawid dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, wahai Tuhan kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur, amanah, berintegriti, tekun dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala tugasan dan tanggungjawab yang diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, penyelewengan dan penipuan yang boleh membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan juga negara. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.